Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat. Jadi hari ini kita akan meneruskan sesi pengajaran kita secara atas talian. Yang mana pada hari ini kita akan membuka topik baru iaitu bab 7 kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, jadi tak ada masalah, cikgu akan sharekan juga buku teks digital, maknanya kita boleh tengok sama-sama lah. Okey. Okey, alhamdulillah. Nampak semua Nampak Nampak. Okey. Kegiatan ekonomi di Malaysia. Kalau kita tengok dekat sini duit contoh duit RM20 dan sebagainya, memang bila sebut tentang ekonomi ni orang akan terfikir tentang duit lah. Okay, sebab semua orang perlukan duit untuk hidup. Okay, meneruskan survival dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana duit ini terhasil disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Okey, jadi dalam bab 7 ini, kegiatan ekonomi di Malaysia ini, kita akan mempelajari jenis-jenis kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tertier di Malaysia. Kemudian menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan ekonomi di Malaysia. Saya rasa dua ini pun dah panjang lebar untuk kita perbincangkan pada hari ini, cukup untuk 30 minit mendatang. Jadi di akhir sesi Zoom nanti, cikgu dah kongsi dekat Google Classroom yang mana pukul 9.40 nanti baru dia akan masuk ke dalam sistem lah GC, jadi kamu boleh buat latihan. Senang saja latihan objektif, ada 60 markah, kamu boleh jawab. Okey, buat masa ni ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Tak ada Okey, dengar elok-elok jadi insya-Allah. Sekarang semua perempuan lelaki tak masuk lagi. Amidani pun tak dapat join. Ada urusan gitu Okey, tak apa. Baik, sepintas lalu 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, primer, sekunder, tertier. Okey, ada tak sesiapa di kalangan kamu dah baca dulu tentang maklumat ekonomi ini? Belum. Buku teks digital ada muat turun tak? Tak. Tak ada. Dekat GC ada buku teks digital. Kamu kalau tak ada buku teks yang fizikal, kamu boleh tengok. Okey, boleh go through dulu Okey. Kemudian yang kedua, kita lihat taburan kegiatan ekonomi di Malaysia, yang mana nanti kita akan susulinya. Okey, kalau topik yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang ini, perkara ini panjang lebar, kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Begitu juga dengan topik yang seterusnya, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia, juga kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Baik, kita faham dulu kegiatan ekonomi manusia inilah yang menghasilkan pendapatan, duit, wang dan sebagainya. Okey, kita bahagi kepada 3 sektor primer. Kita lihat yang pertama, primer. Dia merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Maknanya pertama bahan sumber, kedua jadi barang. Antaranya adalah pertanian, pembalakan, perikanan, pelombongan, penternakan. Ini untuk sektor primer, makna daripada bahan mentah, daripada sumber semula jadi, dia adalah bahan mentah. Mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Makna first hand lah. Jadi kat sini ada maklumat Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu pertumbuhan prestasi ekonomi di Malaysia pada tahun 2017 didominasi oleh peningkatan dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan di samping pemulihan dalam sektor pertanian. Pertanian nampak ni. Ni apa ni? Orang ni buat apa ni? Apa yang dilakukan oleh abang ini?
Apa dia buat? Syirah handsome apa dia buat? Apa ni? Apa ni? Ni Dia apa ni? angkat. Ah, Dia angkat. Kan tak dia yang petik. petik. Lepas tu letak dalam beg so dia angkat macam tu. Ni apa dia? Dia petik apa? Bunga Teh. teh. Daun teh. Bunga teh. Okey. Tu sektor primer. Yang kedua, sektor sekunder. Okey, yang merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Okey, dia memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Okey, terdiri daripada pembuatan atau perindustrian dan juga pembinaan. Okey, saya ulang sekali lagi, sektor sekunder adalah merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Dia mengutamakan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Contohnya terdiri daripada pembuatan industri ataupun pembinaan. Yang ni lah. Daripada getah menjadi sarung tangan. Pelik ke tak pelik? Itulah dia kecanggihan kan teknologi. Daripada getah dikumpul-kumpul, dia campur bahan-bahan, diproses, terhasillah pembuatan sarung tangan. Faham tak? Simple saja. Yang sektor sekunder, sektor primer tadi mudah saja. Sektor tertier, dia merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Juga disebut sebagai sektor perkhidmatan. Kalau orang sebut apa itu sektor tertier, itu adalah sektor perkhidmatan. Dia sama. Okay. Sumbangannya memainkan peranan penting kepada pembangunan negara. Antaranya adalah pelancongan, perdagangan, pengangkutan, kewangan dan juga pendidikan. Maknanya sektor kami guru adalah sektor tertier. Sektor perkhidmatan pendidikan. Okay. Jadi nak faham apa saja berkaitan dengan perkhidmatan, itulah sektor tertier. Seterusnya kita lihat taburan. Okay, taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Sektor primer, contohnya sektor perkhidmatan, maknanya sektor perkhidmatan ada di bawah sektor primer. Okay, contohnya adalah tanaman utama di Malaysia iaitu kelapa sawit dan juga getah. Okay, manakala kelapa sawit merupakan tanaman jualan terpenting di Malaysia, manakala getah merupakan tanaman jualan kedua terpenting. Itu sebab kita boleh lihat laluan di Malaysia ni, mana-mana kita pergi kita akan jumpa kelapa sawit, kita akan jumpa getah. Tapi normally kita akan jumpa kelapa sawit. Sebab minyak, every house ada minyak, menggunakan minyak. Daily punya penggunaan harian. Okey. Jadi kalau kita tak banyak kelapa sawit macam mana kan? Okay. Kalau negara-negara luar sana yang tak ada kelapa sawit, dia menggunakan minyak jagung. Minyak bunga matahari dan sebagainya. Okey. Jadi kita tengok yang pertama iaitu kawasan penanaman tanaman getah dahulu. Okey, getah. Okey, tanaman getah kita ada di Ipoh Perak, ni Ipoh. Ipoh, Jasin, Melaka, Limau, Jasin, Limau, Melaka, Keluang, Segamat, Simpang Renggam. Di Pahang pula kita ada Segitiga Jengka, dari sini Segitiga Jengka, Kuala Lipis. Okay. Di Sarawak kita ada peta Sarawak tak? Sarawak, okey. Sarawak pun kita ada. Itu kelapa sawit lah. Saya rasa ada peta yang hilang kat sini. Okey. Kalau kamu tengok buku teks, sebenarnya ini digital jadi dah ada terpotong sikit. Okay, tak ada masalah, kita akan dapat tengok separuh saja lebih kepada pantai barat. Kalau di Sabah dan Sarawak, dia ada di Sibu, Marudi, Si Aman. Okay. Tu boleh tengok, boleh baca, senang saja.
Baik, kita tengok kelapa sawit. Okey, kelapa sawit ada di Teluk Intan. Okey, kelapa sawit di Teluk Intan, Kota Tinggi, Johor, Segitiga Jengka ada juga, Getah, kelapa sawit ada, Getah ada, Lahad Datu, Tawau, Sandakan, Bintulu, Miri. Miri memang dia terkenal dengan petroleum, tapi pada masa sama dia terkenal juga dengan tanaman kelapa sawit. Okey. Jadi mungkin ada satu soalan yang agak mengelirukan, nanti kalau kamu jumpa soalan yang mengelirukan nanti you tanya balik lah. Saya rasa mungkin ada sedikit kesilapan saya buat soalan tadi. Okey. Lepas tu kalau kita tengok pula taburan tanaman lain, contohnya lada hitam dekat negeri Sarawak ni banyak. Okey, banyak tanaman lada hitam dan Sarawak merupakan pengeluar terbesar lada hitam di Malaysia. Ada juga tempat contoh di Kundasang, kalau kamu perasan di Kundasang ni, okey, orang tanam sayur-sayuran. Nenas pun ada, tapi nenas lebih kepada negeri Johor. Okey, kelapa sawit ada, getah ada. Okey, boleh tengok. Baik, untuk sawit ni kita ada satu lembaga khusus. Okey, lembaga yang khusus menyelia tentang hal ehwal sawit. Dia bertanggungjawab untuk merancang, menyelidik, dan membangunkan industri minyak sawit dan kelapa sawit di Malaysia. Apa nama lembaga tersebut? Siapa tahu apa nama lembaga tersebut? Aduh ni Lembaga pokok? Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Alhamdulillah, Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau MPOB. Okey, jangan salah. Jadi dia kata kat sini industri sawit ni merupakan tunggak kepada ekonomi Malaysia dan memainkan peranan penting membekal sumber makanan dan tenaga kepada populasi global yang semakin meningkat. Maknanya kawasan sawit bertambah dari semasa ke semasa sehingga mencatatkan Sarawak mencatatkan peningkatan tertinggi populasi sawit. Kemudian kita lihat sektor sekunder. Okay, yang kedua sektor sekunder. Okay, kita ada nama-nama kat sini. Okay, mungkin saya akan sebut dulu. Contoh Langkawi dekat mana? Langkawi dekat mana? Kedah. Kedah. Siapa jawab Penang tu ketuk ketampi 10 kali. Asyik. Kanga kat mana? Kedah. Kanga Kedah. Perak. Perak. Astaghfirullahalazim. Weh, lemahnya geografi kamu. Kanga Perlis. Perlis Kanga. Nanti saya buat pop quiz nanti nama-nama tempat, siap kamu. Dekat soalan nanti ada soalan tentang nama-nama tempat ni. Silap jawab, hilanglah markah tu yo. Okay. Kertih kat mana Kertih? Kertih. Melaka. Boy. Kertih kat mana? Terengganu. Okey. Tak apa ni, nanti kamu tengoklah. Tak ada masalah. Masalahnya kamu ada tahu nama tempat tapi kat mana negeri tak tahu. Halalan thayyiban. Okey. Nanti akan ada kuis pertengahan tahun, tak dapat jawab, rugi markah. Okey. Baik, saya tak nak ulas tentang 35 nama kawasan tu, tapi saya akan bagi kamu satu latihan. Okey, iaitu kamu kena senaraikan semua nama 35 tempat ni, kamu kena tahu dekat mana negeri tersebut. Daerah duduknya kawasan tersebut di negeri mana. Nanti kamu kena buat. Boleh tak? Nanti saya bagi satu tugasan khusus untuk mengetahui di manakah lokasi-lokasi tersebut. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat perindustrian di Malaysia. Okey, perindustrian di Malaysia ini
kegiatan memproses bahan mentah menjadi barangan siap. Okey. Kegiatan perindustrian di Malaysia terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama, industri berasaskan sumber. Yang kedua, industri bukan berasaskan sumber. Okay. Pada tahun 2016, sektor pembuatan telah meningkat sebanyak 4.4% dan menyumbang 255 bilion ataupun mewakili 23% kepada pertumbuhan KDNK negara. Soalan saya, apa itu KDNK? Apa itu KDNK? Siapa dapat jawab? Saya top up RM5. Sebab ada orang duit tak ada, top up tak ada. Cepat, siapa tahu KDNK? What is KDNK? KDNK. 1, 2, 3, 4. Habis masa. Dah habis masa. Selamat RM5 saya. Keluaran dalam negeri kasar. Kawalan keluaran dalam negeri kasar. Kasar. KDNK. Okay, saya dapat balik RM5 top up tu. Kita teruskan. Sama juga ada lokasi-lokasinya. Kita nak tengok tentang apakah itu contoh industri bukan berasaskan sumber dan berasaskan sumber. Okey. Masuk dia dekat sini. Berasaskan sumber makna bahan mentah tadilah. Okey, kayu. Dia adalah sektor primer. Yang mana daripada dia sektor primer tadi, dia terus pergi ke peringkat sekunder, dia proses dalam bentuk industri menjadi perabot, papan lapis, kayu gergaji. Okey, itu kayu. Kalau dia industri berasas getah, kalau sektor primer tadi dia keluarkan getah. Tapi dia pergi sektor sekunder, dia keluarkan tayar, kasut dan sarung tangan. Okey. Manakala untuk industri berasas kelapa sawit, itu adalah sektor primer. Bila dia proses, dia menjadi sektor sekunder, industri yang menghasilkan minyak masak, sabun dan barangan kosmetik. Okey. Bagaimana pula dia nak dikaitkan dengan sektor tertier? How? Macam mana? Dengan cara pengangkutan. Maknanya minyak masak, sabun, barangan kosmetik tak akan boleh dijual kalau tak ada perkhidmatan pengangkutan. Jadi sektor perkhidmatan pengangkutan menyebabkan menghasilkan pendapatan. Senang nak ingat atau senang nak faham, contohnya macam abang Grab. You masak kereta, pula. You masak spaghetti goreng contohnya kan, spaghetti goreng. Okey? You ada masakan sedap. Okay? Tapi you tak ada orang nak hantar, you pun tak willing nak hantar. So membazir, basi, tak makan. Banyak tak boleh jual. Tapi kalau kamu menggunakan perkhidmatan Food Panda ataupun Grab Panda ataupun Worm Panda ke, tak kisahlah kan. So itu adalah nama barulah Worm Panda kan. Worm Panda. Worm cacing. Okey. Okey, baik. Itu dia. Kemudian kita lihat yang warna biru tu pula, contoh industri bukan berasaskan sumber. Okey, industri elektrik dan elektronik. Okey, elektrik dan elektronik dia tak jalan sendiri. Okey, maknanya aku nak beli elektrik berapa kilo tak dapat sebab dia bukan barang sektor primer. Elektrik bukan primer. Okey. Dia adalah barang sekunder. Jadi daripada industri elektrik dan elektronik kita menghasilkan penyaman udara, televisyen, barangan elektronik seperti komputer, kamera. Kemudian kita ada industri automotif, kita ada kereta, motosikal, pemasangan van, lori, truk. Faham setakat ni? Faham kan? Tak faham, fikirkan tentang Grab tadi lah. Kenapa tiba-tiba hilang?
Allah. Pending. Zoom Dia dah habis pening. ko. Cepat now. Zoom pening. Dia dah penat Zoom. Okey, alhamdulillah. Mana dia bagi tahu tu tinggal 10 minit. Okey. Dah loading. Dan kita nak tengok yang seterusnya adalah mana pula dia pergi ni? Where is it? Tak mau pula. Loading. Okey, sektor tertier ataupun sektor pelancongan. Okey, dah nampak dah. Apa ni? Ni apa? Kat Langkawi ni apa? Sky Crab apa nama? Mr. Crab. Skylab Skylab. Skyway. Cable car ke ni? Bukan. Ya okeylah, ambil lah. Okey. Baik, sektor tertier, sektor pertanian. Okey, cikgu teruskan, masa dah suntuk. Okey, merupakan sektor perkhidmatan yang utama di Malaysia sejak awal tahun 1980. Okey, perkembangan sektor pelancongan secara tidak langsung meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain seperti pengangkutan, perhotelan dan juga perhubungan. Okey. Kalau kita tengok dekat sini ada P1, P2, P3, P6 until P19 sehingga ke Pulau Sipadan. Tapi yang dalam grafik ini kamu hanya dapat lihat yang sebelah pantai barat saja. Kalau kamu nak tengok yang detail kamu kena pergi dekat Google Classroom. Jangan lupa bukan hashtag jangan lupa klik pada buku teks digital. Okey. Kalau hashtag dah macam artis kan. Okey, baik. Kita ada Pulau Langkawi, Batu Feringgi dan lain-lain. Ini adalah kawasan-kawasan pelancongan yang terkenal di Malaysia. Okey, kita ada Desaru, Pulau Tioman, Cerating, Taman Negara Pahang, Rantau Abang, Pulau Perhentian. Okey, Pantai Irama P14. Okey, Pantai Irama di Kelantan Okey, kita ada Pantai Daman Setubong, Taman Negara Niah, Taman Negara Gunung Mulu, okey, Gunung Kinabalu dan juga Pulau Sipadan di Sabah. Okey. Jadi penting sangat kita memahami kedudukan lokasi-lokasi pelancongan ini, kerana kalau kita lihat sini pun dah ada 19 kawasan pelancongan ada di kalangan kawasan ini kita tak pernah sampai. Okey. Kalau saya pernah sampai daripada P1 sehingga P7. Tapi saya tak pernah sampai Desaru, saya belum pernah sampai Tioman belum, Taman Negara belum, Rantau Abang, dah. Rantau Abang dah, Pulau Perhentian takkan. Okay, saya sebenarnya takut kalau nak pergi bahagian pulau-pulau ni. Langkawi saja saya pergi, yang lain-lain saya tak berapa nak berani sangat. Okay. Sebab saya takut air sebenarnya. Maksud saya bukan kita tak pergi. Kita takut bila kamu pergi ke situ kan kamu tengok wow luasnya dunia. Bukan naik happy sebab kita tahu what's inside the water kan. Laut kan. Ada jerung, ada whatever lah. Dia dalam. Tahu tak apa kalau terjun memang selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay. Jadi kita Zoom masa dah tak lama lagi lah. Siapa tak pasal tahu terang kita jadi hilang je. Jangan lupa kamu kena tonton YouTube saya sebab saya akan post di YouTube. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, like and share. Apa lagi nak beritahu? Okey, ada nanti latihan dekat Google Classroom, ada latihan dekat situ, kamu boleh klik. Kalau tak boleh masuk bagi tahu saya sebab saya tak tahu apa masalah Google Classroom. Bila saya buat Google Form, kita tak boleh copy untuk student. Saya tak tahu function macam mana nak tekan. Tekan-tekan tak keluar, tapi kalau kamu tak jumpa function dia, kamu beritahu. Okey? Faham? Okey, Faham. Jadi, sekiranya kamu ada sebarang soalan, kamu boleh teks dekat YouTube boleh, dekat Telegram boleh, tak ada masalah. Cikgu harap sangat walaupun kelas secara live ini sedikit, tapi sebenarnya kesiannya Nabilah pun nak masuk. Nabilah. Orang dah nak habis Zoom dah sayang.
Tak apa. Nanti boleh follow YouTube Cikgu. Jangan lupa subscribe. Suruh kawan-kawan like, share, komen. Tapi apa masalah hari tu kamu cuba untuk komen tak lepas sebab apa? Tak tahu cikgu. Sebab ramai yang hantar tapi saya pun nak kata tak puas hati memang tak puas hati lah sebab saya tak dapat kamu nak ni kan komen kat situ. Kalau kamu bagi dekat situ memang saya terus baca, saya bagi je. Okay, terbaik saya cakap. Yang ni dah tak dapat nak masuk, nak paste, tak dapat lah nak komen kan. Okay. Rasa macam panjang je lagi. Okay, jadi kita ulang kaji semula. Okay, dan kita ada berapa jenis kegiatan ekonomi? Ada berapa? 3. Apa dia? Apa dia? Primer, sekunder, tertier. Okay, good. Apa itu sumber primer? Apa key point? Key point Keyword bagi sekunder tu apa? Keluar bahan mentah. Okay, mana bahan semula jadi? Okay, bahan semula jadi. Dia daripada sumber yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber sekunder tu macam mana? Aktiviti yang berasaskan mentah. Okay, aktiviti yang berasaskan bahan mentah, maknanya bahan mentah tadi kita proses dia menjadi bahan lain. Okay, contohnya tadi bila kita ada getah daripada sumber primer getah, kita upgrade jadi sarung tangan, dia jadi sektor sekunder. Kalau kita hantar getah tu kepada pihak lain gunakan pengangkutan, dia dah upgrade naik kepada sektor perkhidmatan. Tertier, yes, correct. Okay. Kemudian okay, sektor perkhidmatan. Namakan apa sahaja sektor perkhidmatan? Sektor perkhidmatan. Namakan macam mana? Namakanlah apa lagi sektor perkhidmatan? Pelancongan. Pelancongan. Lagi? Tak saling nota. Pendidikan. Perdagangan. Perdagangan. Wah, anda. Kewangan. Okey. Kalau abang Grab tu kita panggil dia sektor apa? Pengangkutan. Sektor pengangkutan. Di bawah sektor? Pelancongan. Bawah sektor tertier lah sayang. Nak sebut tertier tadi. Tertier perkhidmatan sama. Tapi kalau abang Grab tadi dia adalah sektor perkhidmatan sama juga dengan sektor tertier. Okay. Kalau kamu tengok bank-bank semua di Malaysia ni adalah sektor tertier. Maknanya dia menyediakan produk, orang ambil produk tersebut tapi dia bersifat perkhidmatan. Sebab duit ni kita tak buat kecuali lah kita adalah syarikat yang mengeluarkan koin, yang mengeluarkan duit. Yang kita cetak kertas daripada bahan semula jadi. Okay. Okay, saya nak reflect balik, ada lagi 10 minit rupanya, 8 minit tinggal. Okay. Mungkin sebentar lagi ada di Google Classroom akan keluar soalan-soalan latihan yang kamu boleh jawab. Tapi kamu tunggulah dulu kan, habiskanlah Zoom ni dulu kan. Sian saya seorang-seorang. Okay. Cuma saya nak beritahu dekat sini, okay, lokasi-lokasi tambahan, okay, selain daripada yang tadi kita tengok tentang di negeri Sabah, kawasan getah, okay, ada di kawasan Kudat, okay, kawasan Papa, Tenum, okay, Tawau. Untuk kelapa sawit ada di kawasan Kudat, Tuaran, Kundasang. Okay, di Sabah ada Lahad Datu, Tawau, okay, tu kelapa sawit. Kalau di negeri Sarawak, kita boleh tengok ladang getah di Bintulu, okay, Miri, Kapit. Manakala di kawasan Seri Aman dia banyak ladi hitam, Kuching banyak ladi hitam. Okay. Kalau di sebelah Semenanjung Malaysia, kalau di daerah Keluang, okay, dia banyak sangat kawasan penanaman nenas, kelapa sawit. Lepas tu dia kira kawasan bandar lah. Okay. Kalau di Melaka,
siapa tu? Kalau di Melaka, kita ada di kawasan Jasim, Limau. Okey. Kalau kawasan Negeri Sembilan, tak ada pula ada nyatakan kat sini apa kawasan dia. Tapi Negeri Sembilan memang banyak getah. Okey, kelapa sawit dia kurang. Okay, tapi kalau kita pergi di Kuala Selangor banyak kelapa sawit. Okey, kemudian dia ada juga tu bukan, getah lah, getah. Kalau Kemaran Highland, okey, maksud saya kalau Kemaran Highland dia ada sayur-sayuran. Okey, kalau kita pergi ke Kemaran Highland kita memang akan beli sayur-sayuran. Sebab kata orang lah, bukan kata saya kata orang dia punya sayur-sayur tu segar. Okey, sebab dia tempat sejuk kan, bawa turun seronoklah. Okey. Sekejap. Baik, cikgu boleh tahu tak siapa pemilik peserta bernama iPhone? Siapa iPhone? Kasih. Kasih. Okey. Nama dia dekat sini keluar iPhone. Yelah, tak apalah. Kalau boleh siapa yang hadir ni sekarang? Siapa yang ni boleh chat dekat cikgu nama kamu yang ada juga nama yang pendek-pendek kan? Boleh type ke, tapi tak apa, lepas ni nanti kamu boleh type dekat GC lah GC ke Telegram lah senang. Siapa yang hadir ni, yang 11 orang ni hadir, nanti type dekat Telegram. Kita sambung sambung sikit lagi, ada 5 minit lagi. Dekat Kota Baru kita ada banyak getah. Begitu juga dengan Kuala Krai, di Alor-Star di Bandar, di Kulim Bandar, kita ada getah juga di Kedah. Perak banyak getah, banyak kelapa sawit. Okey. Itu kawasan-kawasan yang ada. Okey, yang ini saya baca sepintas lalu. Kalau kamu sempat dengar ini adalah sektor sekunder, sektor perindustrian, nama-nama kawasan berserta negeri. Okey, kalau kamu ada catatan boleh catat, tulis. Buat apa-apa pun saya akan sebut dengan laju supaya kamu tak ingat. Okey. Pertama, Langkawi, Kedah. Kanga, Perlis, Alor-Star, Kedah, Gurun, Kedah, Kulim, Kedah, Prai, Pulau Pinang, Bayan Lepas, Pulau Pinang, Batu Kawan, Pulau Pinang, Kamunting, Perak, Tasik, Perak, Tanjung Malim, Perak, Bukit Beruntung, Selangor, Shah Alam, Selangor lah, Sulat Kelang Utara, Selangor, Bangi, Selangor, Nilai Negeri Sembilan, Senawang, Negeri Sembilan, Teluk Gajah, Melaka, Batu Berendam, Melaka, Lakin, Johor, Pasir Gudang, Johor, Muazzam Shah, Pahang, Maran, Pahang, Peramu, Pahang, Gebeng, Pahang, Kertih, Terengganu, Gong Badak, Terengganu, Pangkalan Cepa, Kelantan, Pending, Kelantan. Pending bukan ni. Kuching saya rasa macam dia salah je tulis buku teks ni pending. Rasa Kuching ni. 29 Kuching bukan pending. 30 Kidurung, Sarawak, Limbang, Sarawak, Sepanggar, Sabah, Inanam, Sabah, Sandakan, Sabah, Tawau, memang Sabah lah kan. Okey. Dah habis dah. Pendek je. Okey. Kita pergi pelancongan pula dengan lajunya Pulau Langkawi, Kedah, Batu Feringgi, Pulau Pinang, Pulau Pangkor, Perak, Cameron Highland, Pahang, Genting Highland, Pahang, Port Dickson mana? Pahang, Negeri Sembilan, Pantai Kelebang, Melaka, Desaru, Johor, Pulau Tioman, Pahang, Cerating, Pahang, Taman Negara Pahang, Pahang lah, Rantau Abang,
Terengganu. Pulau perhentian Terengganu. Terengganu. Pulau Irama Lanteng. Kelantan. Pantai Damai Santubong Sarawak. Sarawak. Okey. Taman Negara Niah Sarawak. Taman Negara Gunung Mulu Sarawak. Gunung Kinabalu Sabah. Sabah. Pulau Sipadan Sabah. Sabah. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah anak-anak sekalian masa pun tinggal berapa minit? 1 minit saja. Jadi insya-Allah saya rasa quite brief, okay, quite brief maknanya diterangkan secara terperinci. Okay, insya-Allah latihan disertakan, bukan bermakna kamu habis Zoom, kamu terus stop, kamu terus ke GC untuk lihat soalan-soalan senang saja, objektif, tapi kena baca betul-betul. Soalan tu sedikit twist, ada twist jadi kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan komen and share di YouTube Helmi Biz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya akan standby di Telegram. Kalau ada soalan dan sebagainya nak tanya, boleh tanya. Okey. Itu saja. Jap, sebelum saya mengakhiri kelas, saya ambil snap gambar dulu. Mana ni? Okey. Saya tak snap gambar awak kehadiran. Okey. Baik, itu saja. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.